والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan serta taufik dan hidayah yang tercurah dari Allah kepada kita untuk kita berada di tempat yang penuh dengan barakah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengulang kaji akan pesanan-pesanan yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan peninggalan dan warisan daripada beliau untuk kita agar supaya kita menjaga dan memelihara, mempelajari serta menghayati dan mengamalkan, yaitu ilmu. Kebiasaannya dalam majlis yang biasa disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Hafidh bin Selamat adalah beliau membaca kitab Syiarus Salikin. Saya pun sudah dimaklumkan oleh Haji Khalid akan perkara itu. Untuk pertemuan kali ini, pertama, saya pun ingin first time, saya ingat pertama kali datang dalam majlis atau kelas hari Rabu di Jenderam. Jadi saya ingat untuk hari ini saya akan bahaskan salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis yang dikumpulkan dan dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wa nafa'na bihi bi ulumi fid darain. Nanti insyaallah bila mana dipersetujui oleh orang-orang tua kita khususnya di sini untuk disambung, maka saya akan sambung terus, atau kalau tidak kita akan teruskan daripada tempat berhentinya kita punya tuan guru membaca kitab Syiarus Salikin pun boleh juga. Saya punya masalah ni nak baca kitab ini, bukan dia ada tulisan Jawi. Saya ini termasuk korban yang korban daripada penjajah yang menghilangkan tulisan Jawi di Indonesia. Jadi daripada kecil lagi dah tak lagi belajar itu huruf Jawi. Kalau saya baca bahasa Arabnya langsung lebih mudah bagi saya. Kalau tidak, ni saya ambil bahasa Arabnya sahaja, boleh diteruskan. Kalau akan diteruskan kitab Syiarus Salikin, tak apa. Jadi saya baca bahasa Arabnya sajalah, tak payah saya baca terjemahannya. Tapi kalau akan diteruskan dengan kitab Arba'in Nawawi, untuk kita bersama-sama mengulang kaji kitab Arba'in hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi pun tak mengapa juga, mana-mana nanti terpulang kepada hasil musyawarat majlis tertinggi nanti. Tayyib. Sebelum saya memberikan ulasan tentang buku ini, kitab Arba'in, dan apa sebab Al-Imam An-Nawawi menghimpunkan dalam kitab atau risalah secara khusus 40 hadis, walaupun beliau penulis kepada Riyadhus Shalihin yang itu ada ratusan bahkan ribuan hadis di sana ada. Beliau juga menulis kitab Adhkar yang hampir keseluruhan daripada hadis yang ada dalam kitab Arba'in ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, tetapi ini diasingkan dan dikhaskan 40 hadis oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya akan bahas atau ceritakan sebabnya kenapa kemudian. Tapi untuk memberikan satu penjelasan awal, saya ingin ini adalah majlis bukan tazkirah umum, jadi majlis ilmu. Jadi saya ingat perlu untuk saya bahas secara detail berkenaan dengan ilmu hadis. Dari segi definisinya, bila itu hadis ditadwinkan, dihimpunkan menjadi ilmu hadis, siapa di zaman siapa ilmu hadis itu dihimpun, wahakadha. Hadis
Bila mana disebutkan hadis, maka dia merujuk kepada perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang kita mendengar tentang hadis itu ada kalanya disebut hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah, atau disebutkan sunnah mutahharah, sunnah yang suci. Apa beza antara hadis dengan sunnah? Bila mana disebut hadis, maka ianya adalah merujuk pastinya kepada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab arti hadis itu adalah perbualan atau kalam. Di dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa yang lebih benar melebihi daripada Allah di dalam percakapannya, haditha, maka disebut dalam ayat itu hadis. Hadis bila mana dibandingkan dengan sunnah, akan didapati bahwasanya sunnah itu lebih general berbandingkan kepada hadis. Disebabkan oleh kerana hadis itu merangkumi kepada perbualan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau percakapannya. Kemudian para ulama berbeza, adakah termasuk perbuatannya atau diamnya termasuk daripada hadis atau bukan, bila mana ingin didefinisikan kepada hadis. Tapi bila mana disebut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya merangkumi kepada perkataan, merangkumi kepada perbuatan walaupun tak bercakap, merangkumi juga kepada iqrar, pengiktirafan, pembenaran Nabi kepada sesetengah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa Nabi bercakap benar atau tak benar. Kalau Nabi diam, maka diamnya itu adalah satu pembenaran. Seperti di zaman Rasulullah ketika orang menari di masjid, masa hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ada orang menari sambil memain tongkat di masjid Nabi SAW. Nabi pada waktu itu diam. Ini adalah mengatakan satu pembenaran daripada Nabi kalau perbuatan itu tidak bercanggah daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang dilakukan oleh sahabat dihadiri oleh baginda Rasulullah dan Nabi diam, maka perbuatan itu adalah merupakan satu pengesahan daripada Nabi kalau perbuatan itu adalah boleh. Apa yang dibuat oleh orang itu di hadapan Nabi dikategorikan sebagai diamnya Nabi dikatakan sebagai pengesahan, dan itu adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. So, merangkumi tiga perkara: perkataan, perbuatan, dan juga pengesahan daripada Rasulullah. Yang keempat adalah merangkumi kepada as-sifah al-khilqiyah. Sifah khilqiyah itu sifat tubuh badan atau sifat Nabi secara fizikal. Sifat Nabi secara fizikal seperti rambutnya panjang antara bahu dengan cuping telinga, atau dia punya memakai kalau berjalan seakan-akan itu turun tangga umpamanya, atau dia bulu keningnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tebal umpamanya, atau janggutnya Nabi itu bahagian sini panjang umpamanya, atau cara menyisirnya Nabi itu mula daripada kanan terlebih dahulu, kemudian kiri, tengahnya terbelah menjadi dua umpamanya. Kemudian itu semua adalah bahagian sifat khilqiyah, sifat
physical Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana diceritakan sifat physical baginda Rasulullah, maka sifat itu adalah bahagian daripada sunnah. Artinya kalau meniru kepada sifat physical baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk daripada perkara yang disunnahkan. Yang kelima. Yang kelima adalah sifat al-khuluqiyah. Sifat al-khuluqiyah adalah merujuk kepada sifat akhlak. Akhlak baginda Rasulullah suka pemaaf, suka memberi, penyabar, tidak marah, dia tidak suka marah, atau sifat ihsan kepada orang lain, baik kepada jiran. Kesemuanya itu adalah sifat khuluqiyah, sifat akhlak yang merupakan juga bahagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan kalau begitu antara hadis dengan sunnah banyak kemiripan, hanya saja sunnah lebih general berbandingkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilakah hadis ini disusun? Kita sekarang ada hadis Al-Bukhari, ada 2000 lebih hadis. Sahih Muslim, Sahih An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Abu Dawud, Tirmizi, Tabarani. Kemudian ada Imam Ad-Dailami. Banyak kitab-kitab hadis yang mencatat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilakah hadis ini dicatat? Pencatatan hadis ini mengalami beberapa proses atau beberapa tahapan. Pernah di zaman Nabi dicatat, tapi tak semua orang boleh mencatat. Bahkan hanya orang-orang tertentu yang boleh, yang lain dilarang untuk menulis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni ghairal Qur'an." Kamu tak boleh menulis daripada apa yang keluar daripada lisan aku kecuali Al-Qur'an sahaja. Dilarang oleh Nabi, siapa yang menulis selain daripada Al-Quran hendaklah dia menghapusnya. Tapi pada masa yang sama kita mendapatkan satu riwayat daripada seseorang yang ketika ingin mencatat hadis Nabi, kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, aku ini sedar kamu ini manusia. Terkadang kamu marah, terkadang kamu lupa, terkadang kamu tersilap." yakni maksudnya bukan tersilap dalam perbuatan dosa, yakni sifat basyariyah, sifat kemanusiaan itu. Sehingga aku bila mana ingin mencatat, aku khawatir apa yang keluar daripada lisan kamu itu adalah ketika kamu berada dalam keadaan kemanusiaanmu, yakni bukan wahyu. Maka Nabi bersabda, "Uktub fa innahu la yakhruju min hadza illa al-haq." Tulis, sesungguhnya tidak keluar daripada lidah ini kecuali benar. Dalam hadis ini Nabi suruh tulis. Dalam hadis yang tadi saya ceritakan, dia beritahu, "La taktubu anni," jangan kamu tulis daripada aku kecuali Al-Quran. Lalu bagaimanakah kita nak menggabungkan dua hadis, yang satu kata jangan tulis, yang satu kata tulis? Faham tu? Makanya dalam ilmu hadis kita akan jumpa pelbagai hadis yang zahirnya itu ada perselisihan antara ini bercanggah dengan ini. Al-Imam sahibul kitab Mushkilul Athar ada satu buku menuliskan tentang hadis-hadis yang muskil. Yang muskil maknanya dia ada banyak ratusan hadis yang zahirnya ada bercanggah satu dengan yang lain. Itu dikumpulkan, dihimpunkan dalam satu buku, dikupas. Karena tak mungkin ada percanggahan antara hadis dengan Quran ataupun hadis dengan hadis. Tak mungkin. Sumbernya satu, macam mana boleh bercanggah? Kalaupun ada percanggahan, maka sifat percanggahan itu akan menjadikan sebab sifat percanggahan itu secara zahir nampaknya bercanggah tetapi tidak. Atau kalau ada percanggahan, maka hadis yang awal yang bercanggah dengan hadis yang kemudian, hadis yang awal itu dimansuh oleh hadis yang kemudian. Seperti dahulu Nabi pernah larang orang untuk ziarah kubur.
Lalu datang hadis kemudian mengatakan fazuruha, sekarang kamu ziarah. Yang mana yang betul? Tak boleh ziarah kubur atau kita pergi ziarah kubur? Mengatakan bahwasanya hadis larangan itu di awal, hadis yang harus menyuruh itu kemudian. Berarti yang kemudian memansukh yang di awal. Ini perkara nasikh dan mansukh adalah perkara yang lumrah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak menghapus satu ayat dengan ayat yang lain, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripada sebelumnya, atau yang lebih atau yang sama dari segi zahirnya, tapi ganjarannya adalah berbeza. Contohnya apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan menghampiri salat ketika kamu mabuk. Waktu itu minum khamar boleh saja. Yang tak boleh itu dalam keadaan mabuk nak pergi salat. Selain daripada nak salat, silahkan minum khamar. Dulu, bukan sekarang. Kemudian Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya hukum khamar dan judi, bagi tahu kepada mereka khamar itu ada manfaatnya dan juga madaratnya. Madaratnya lebih besar berbandingkan kepada manfaatnya. Masih tak dibagi tahu hukumnya haram, hanya dibagi tahu mudarat lagi lebih banyak daripada manfaat. Apa manfaat khamar? Apa manfaatnya khamar? Orang dahulu mengambil manfaat daripada khamar dengan jual beli. Zahirnya dia dapat untung dengan jual beli arak itu, maka zahir manfaat yang dia boleh dapat melalui jual beli itu dikatakan sebagai manfaat. Manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih besar. Baru selepas itu diberitahukan bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu, yakni pengharaman khamar. Yang dua ayat tadi dihapus hukumnya. Khamar yang awalnya tak minum khamar itu kalau nak salat baru tak boleh. Yang kedua hanya dibagi tahu hukum khamar lebih mudarat. Yang ketiga itu adalah memansukh dua ayat itu, bermakna hukum khamar adalah haram secara mutlakan. Riba pun seperti itu. La ta'kul riba adhafan mudha'afah. Jangan kamu makan uang riba yang berlipat-lipat banyak. Kalau sikit tak apa. Pahamannya seperti itulah. Baru selepas itu ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tak kira sikit, tak kira riba itu banyak. Idzan proses nasikh dan mansukh itu ada di dalam Quran, juga sama ada di dalam hadis. Jadi bila mana ada pertembungan antara satu hadis dengan hadis yang lain, yang pertama akan dilakukan itu adalah mencari titik temu. Mana yang boleh digabungkan maknanya, ditakwil hadis itu. Ini untuk menggabungkan dua hadis yang zahirnya ada percanggahan. Yang kedua, bila mana tak dapat untuk digabungkan, maka tengok mana yang awal, mana yang akhir. Yang akhir akan menghapus yang awal, nasikh dan mansukh sebagaimana saya katakan. Walihada ramai orang banyak termakan dengan orang-orang puak-puak yang cakap pasal hadis palsu, hadis maudhu dan lain sebagainya. Pasal apa? Ramai yang tak faham tentang ilmu hadis. Ini hadis palsu. Tunggu dulu. Kita kena mesti seleksi daripada secara keseluruhan ilmu hadis, baru kita akan dapat menghukum hadis itu palsu atau bukan, bercanggah atau bukan, boleh pakai atau bukan. Idzan daripada hadis yang melarang menulis hadis Nabi dan hadis yang kedua yang menyuruh, hadis larangan itu adalah untuk menjaga tidak bercampurnya penulisan hadis dengan penulisan Quran. Supaya tak bercampur yang mana satu hadis, yang mana satu Quran, Nabi larang untuk menulis. Sementara si fulan itu yang boleh untuk menulis, tulislah daripada aku, sesungguhnya tak keluar daripada lisan ini kecuali benar, khusus kepada si fulan itu, bukan kepada yang lain. Karena si fulan itu adalah orang yang boleh untuk membezakan antara yang mana satu hadis, yang mana satu bukan. Termasuk orang yang menulis tulisan daripada Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ditanya,
adakah satu keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada engkau wahai ahli keluarga Nabi? Bertanya kepada Sayyidina Ali, adakah keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu? Kata Sayyidina Ali mengatakan tidak ada kecuali fahman. Keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah untuk ahli keluarganya adalah fahman fi kitabillah, pemahaman kepada Al-Quranul Karim, ufakul asir, dan membebaskan hamba sahaya, dan juga wama fi hadhihi sahifah. Sayyidina Ali memegang sahifah macam buku. Di situ catatan-catatan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicatat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bermakna Sayyidina Ali pada waktu itu adalah mencatat hadis dan pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Nabi larang, yang ini Sayyidina Ali catat. Apa maknanya? Khusus kepada orang-orang tertentu yang mencatat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kita dapat memahami bahwasanya secara umum di zaman Nabi tak boleh mencatat hadis Nabi kecuali hanya beberapa gelintir orang sahaja yang dibenarkan. Lalu setelah Nabi wafat barulah terhimpun Al-Quranul Karim di zaman Sayyidina Abu Bakar, terhimpun Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan juga dalam bahasa Quraisy. Kemudian hadis belum lagi dicatat. Bila hadis itu dicatat? Ketika puak-puak pemalsu hadis muncul. Ketika sudah tidak dapat dikesan dan dikenal pasti antara orang yang menyampaikan hadis itu benar atau dia menipu. Sebab banyak puak-puak yang keluar daripada jalur yang benar. Ketika ingin meraih ramai pengikut, maka dia akan memalsukan hadis. Sayyiduna Ahmad ibn Hanbal dengan Yahya bin Abi Ma'in, dia ini pakar hadis. Yahya bin Abi Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal datang ke satu negeri, masuk dalam masjid. Kemudian dia dengar halaqah, ada seorang menyampaikan hadis. Hadis itu, kata orang yang menyampaikan ini, saya mendapat hadis ini daripada Yahya bin Abi Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Dia berkata daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan sampai ke Rasulullah. Kemudian dia menceritakan tentang hadis itu, menceritakan tentang seekor ayam di syurga. Dia punya mengkar, dia punya cucuk itu digambarkan begitu indah, dan dia punya apa itu yang di atas tu, kalau ayam jantan itu yang di atasnya apa, walhasil macam-macam sifat kepada ayam itu, macam ayam entah datang daripada mana. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Abi Ma'in ada di situ, ada hadir dalam majlis itu. Satu dengan yang lain tengoklah. Yahya bin Abi Ma'in tengok kepada Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal pun tengok kepada Yahya bin Abi Ma'in. Engkau kata macam tu kah? Dia kata, aku tak pernah cerita hadis seperti ini. Selesai majlis, dihampiri oleh dua orang ini. Diberitahu saya Yahya bin Abi Ma'in dan ini Ahmad bin Hanbal, kamu meriwayatkan hadis, kamu kata daripada kami berdua tak merasa meriwayatkan hadis seperti itu, dan first time dengar daripada kamu ini. Macam mana kamu boleh meriwayatkan hadis yang kamu sandarkan kepada kami sementara kami tak tahu? Itu yang berceramah, dia ketawa dia. Dia pun tak kenal kalau ini Yahya bin Abi Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Dia berita sambil tersenyum, dia mengatakan, aku memang dengar nama Yahya bin Abi Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, tetapi aku tidak pernah melihat kepada mereka berdua, dan aku tidak kenal akan kejahilan mereka berdua kecuali hari ini. Dikatakan jahil pula. Ahmad bin Hanbal dah geram dah. Kenapa kamu berkata begitu? Itu orang yang bercakap mengatakan, kamu fikir di dunia ini yang bernama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Abi Ma'in kamu berdua saja ke? So nak cari helah untuk melepaskan daripada apa yang dia cakapkan itu dengan menipu, memalsukan, menyandarkan hadis, maka dia adalah mencari helah. Demikian Ahmad bin Hanbal
tak banyak cakap lagi, ditumbuk orang itu oleh Ahmad bin Hanbal. Innal kadhiba alayya, kata baginda Rasulullah, berdusta kepada aku tak sama dengan berdusta kepada orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang berdusta kepada aku sengaja, maka bersiap sedia dia untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Oleh hada berhati-hati bila mana seseorang ingin meriwayatkan hadis. Kalau tak pasti, jangan bagi tahu hadis. Idzan dalam hal ini, ketika munculnya pemalsu hadis dahulu, ada orang jual terong, tahu terong? Itu orang jual terong, dia punya terong tak laku, tak ada orang beli. Dia naik meja, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan terong maka dia akan terubati daripada segala penyakit. Jual terong pun pakai guna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat demikian, orang-orang yang ingin memuaskan nafsunya itu menggunakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada Khawarij, ada satu Khawarij yang dia bertaubat. Dia ada dua kisah di zaman Harun al-Rashid kalau tidak silap saya. Ada satu Khawarij ditangkap dan ingin dijatuhkan hukuman mati. Maka ketika dia ingin dijatuhkan hukuman mati, dia pun tersenyum. Aku tidak menyesal untuk aku dibunuh, karena aku sudah berjaya untuk memalsukan ribuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan mazhab Khawarijnya itu. Kata Harun al-Rashid mengatakan, aku tidak risau dengan pemalsuan hadis yang kamu buat selagi itu Imam Malik ataupun Imam Al-Bukhari yang ada di zaman setelah itu masih ada lagi, yakni di zaman setelah Harun al-Rashid. Selagi dua orang ini masih ada, aku tak risau. Di zaman Harun al-Rashid Imam Malik, tapi di zaman Imam Al-Bukhari adalah bukan Harun al-Rashid, sudah daripada Khalifah Abbasiyah juga. Pun sama juga, selagi Al-Bukhari masih ada, dia yang akan, orang kata yang akan membersihkan hadis daripada pemalsu-pemalsu. Satu orang pula daripada Khawarij yang bertaubat mengatakan kepada ulama di zamannya, hendaklah kamu berhati-hati bila mana meriwayatkan hadis. Fa inna kunna, dahulu kami itu bila mana ingin mencapai kepada tujuan kami, ja'alnahu hadithan, kami memalsukan hadis. Idzan, oleh kerana banyaknya Al-Imam Syafi'i di zaman Al-Imam Syafi'i, ada satu orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dia kata, sayati ala nasi zamanun, akan datang satu zaman nanti seorang bernama Muhammad bin Idris yang dia lebih jahat daripada iblis. Al-Imam Syafi'i. Idzan sampai kepada peringkat demikian kejadian yang orang-orang itu menggunakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah ulama-ulama muktabar yang tersyuhur pada waktu itu untuk menjaga kehormatan, keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan kita kalau tengok itu kenapa ada ilmu mustalahul hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu umpamanya, ada hadis hasan li dzatih, ada hasan li ghairih, ada hadis mutawatir, ada hadis mustafid. Kenapa dibezakan itu semua di dalam oleh ulama hadis? Untuk nak mengukur sejauh mana kekuatan perawi hadis itu ketika meriwayatkan hadis. Dia kualiti hadis itu akan dinilai siapa yang membawa hadis itu. Macam berita itu, kalau datang daripada mana berita itu. Kalau datang daripada orang yang sigah sangat, maka beritanya adalah otentik, benar. Tapi datang daripada orang yang yang masih ada seperti kita pun ragu-ragu juga. Hadis pada waktu itu adalah sedemikian, mesti diambil daripada seorang yang sigah. Al-Imam Al-Bukhari kalau ingin meriwayatkan hadis daripada rawi yang ingin diambil riwayatnya, yang teramat sulit dan susah untuk diambil riwayatnya, syaratnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari bila mana ingin meriwayatkan hadis dari satu orang ini pernah berjumpa tak dengan orang yang dia meriwayatkan hadis itu. Kalau belum jumpa dia tak terima. Walaupun satu zaman mesti jumpa.
Idan apa tujuan diperketat oleh Imam Al-Bukhari? Kalau nak tengok berapa ribu hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari, lebih daripada apa yang ada dalam Sahihul Bukhari, berlipat kali ganda. Tapi kenapa tak dicatatkan? Sebab beliau mempunyai kriteria hadis yang macam mana yang akan dihimpunkan dalam buku Sahih Al-Bukhari. Idan, ringkasnya adalah ilmu hadis atau pencatatan hadis itu adalah berlaku di zaman Bani Umayyah, tepatnya adalah pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Pada khalifah beliau dihimpun hadis itu secara dalam bentuk diwan atau dalam bentuk buku. Tetapi waktu itu hadis-hadis yang dihimpun itu pada tahun 110 kalau tidak silap saya daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu belum lagi diseleksi hadis yang mana yang patut diambil dan mana yang tidak, tapi dihimpunkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini berkenaan dengan pentadwinan ilmu hadis. Kemudian selepas itu berkembanglah munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim, sehingga masing-masing mempunyai kriteria tersendiri untuk menghimpunkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kita tahu apa itu hadis, apa itu sunnah. Bila hadis itu ditadwinkan, dan pembahagian hadis itu adalah ada dua: hadis riwayah, hadis yang kita baca itu; hadis dirayah, ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis, ilmu yang mengkaji orang-orang yang merawi hadis. Ilmu hadis riwayah adalah macam ini, macam yang kita baca dalam Arba'in Nawawi. Ini adalah membaca atau mempelajari ilmu hadis riwayatan, riwayatnya, hadisnya, matannya, tapi kita tak kaji sanadnya. Kita tak tahu sekarang sanad yang daripada Imam Nawawi ini siapa saja, macam mana sifatnya, siapa namanya, daripada mana, bila dia lahir, bila dia wafat, perawi-perawi itu. Nak mengkaji itu namanya ilmu mustalahil hadis atau ilmu ar-dirayah. Taib, saya ingat itu mukaddimah kepada ilmu hadis, arti dan juga pentadwinannya. Hadis, saya katakan pada mukaddimah tadi, kenapa Imam Nawawi menghimpunkan 40 hadis. Walaupun hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin berpegang kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athallahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa yang menghafalkan ke atas umat aku 40 hadis daripada perkara-perkara agamanya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama golongan para fuqaha dan para ulama. Ini orang yang menghafalkan kepada orang lain, yang mengajar kepada orang lain 40 hadis. Diambil minimum oleh Imam Nawawi 40 hadis, maka dicantumkan dalam kitab ini 40 hadis. Dalam riwayat yang lain adalah kuntu yaumul qiyamati syafi'an wa syahidan. Orang yang menghafalkan ke atas umat aku 40 hadis, aku akan bagi syafaat kepada dia dan juga aku menjadi saksi baik untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain akan diseru kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga daripada pintu mana saja yang ada dalam syurga. Berapa ada pintu dalam syurga? Ada 8 pintu. Masuk daripada pintu yang mana saja boleh dimasuki di dalam syurga. Bagi siapa? Bagi orang yang menghafal atau menghafalkan kepada orang lain 40 hadis. Idan, kalaupun majlis atau kelas kita ini tak sampai habis 40 hadis, yang mahu untuk dihimpunkan bersama dengan para ulama dan fuqaha, kena hafal hadis 40 ini. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT berikan keupayaan kepada kita. Tayyib, hadis yang pertama dicatatkan oleh Imam Nawawi, hadis berkenaan dengan ikhlas dan peranan niat di dalam amalan. Peranan niat di dalam amalan
diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja segala amalan itu dengan niat, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, ia akan memperolehinya, atau untuk wanita yang ia hendak kahwininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis ini diletakkan juga oleh Imam Al-Bukhari pada hadis yang pertama, sebagaimana dalam Sahih Muslim diletakkan pada hadis yang pertama. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di hadis yang pertama, walaupun tajuk pertama hadis Bukhari itu cerita tentang wahyu. Permulaan hadis dalam Sahihul Bukhari adalah tentang bagaimana wahyu turun kepada Nabi, tapi diletakkan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Secara zahirnya tak ada kaitan antara bagaimana wahyu itu turun dengan hadis sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai dengan niatnya. Tetapi sengaja dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim untuk mengambil barakah daripada penulisan hadis ini, dan sebagai peringatan kepada dirinya sendiri Imam Al-Bukhari untuk memperbaiki dan memperbaguskan niat ketika ingin menuliskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk dapatkan nama orang yang dia menjaga sunnah Nabi, bukan untuk agar supaya dia itu mendapatkan pujian daripada orang yang membaca bukunya, bukan untuk apa saja, tak ada. Innamal amal binniyat, amal itu akan dinilai dengan niatnya. Maka diletakkan pada hadis yang pertama sebagai peringatan kepada diri mereka untuk memperbaiki niat sebelum beramal. Ini pun juga memberikan kepada kita satu teguran atau sentuhan atau sindiran, agar supaya kita apa saja amal yang akan kita buat, hendaklah kita mengingatkan kepada diri sendiri apa niat ketika kita ingin berbuat amalan tersebut. Dalam hadis ini Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang akan dinilai sesuai dengan niatnya. Dua ayat ini hampir mirip tapi tak sama. Sesungguhnya amal dengan niat, seseorang akan dinilai dengan niat. Apa bezanya amal dengan niat, orang dengan niat? Ayat yang pertama ketika memberitahukan tentang sesungguhnya amal perbuatan itu akan dinilai dengan niat, Nabi ingin memberitahukan tentang amalan yang ketika amalan itu dilakukan, yang dinilai kepada amalan itu adalah niatnya. Terkadang amalan ada, niat tak ada. Terkadang amalan ada, niat tak baik. Amalan yang ada tanpa niat, amalan yang ada dengan niat yang tak baik, kedua-duanya tak guna. Amalannya ada, tetapi niatnya tak ada. Seseorang yang dia basuh muka, berwudu,
Kalau dia tak niat, amalan wudunya ada. Seorang yang salat, ya Allahu Akbar, dia bergerak rukuk sujud, amalannya ada. Kalau niatnya tak ada, wudunya tak sah, salatnya tak sah, walaupun amalannya ada. Yang kedua, amalannya ada, niatnya tak baik. Seorang bersedekah untuk riak, seorang berbuat ihsan kepada orang lain ingin mengharapkan kepentingan. Amalannya ada, niatnya tak baik, ini pun juga tak guna. Maka amal seseorang itu ketika dilakukan, yang dinilai oleh Allah itu adalah niatnya. Kalau tak ada, tak guna. Kalau ada tapi tak baik pun tak guna. Kalau ada dan niatnya itu baik, itu amalan yang berguna karena niatnya adalah baik. Ini menyentuh tentang amalannya. Terkadang amalannya itu tidak wujud dalam bentuk perbuatan, tapi wujud dalam bentuk azam. Makanya kan syariah ini adalah amat luas, bukan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang fisikal sahaja, tetapi amalan berbentuk amalan hati itu sendiri pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Azam untuk yang baik dan azam untuk meninggalkan perkara yang tidak baik, itu kedua-duanya dinilai. Sementara juga azam untuk orang berbuat tak baik pun juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun fizikalnya tak ada amalan. Kita tadi dalam ratib Imam Abdullah bin Al-Haddad kita baca ayat penghujung surat Al-Baqarah. Apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibkum bihillah. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu, kalau kamu tonjolkan, tunjukkan, persembahkan, zahirkan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kamu, ditonjolkan, ditampilkan. Kalau ingin memuji, memuji. Kalau ingin memaki, memaki dengan lisannya. Ditampilkan apa yang ada dalam hati. Au tukhfuhu, atau kamu simpan. Buruk sangka dengan orang lain di dalam hati tak dikeluarkan. Memaki kepada orang lain di dalam hati walaupun tak dikeluarkan. Menghina kepada orang lain di dalam hati walaupun tak dikeluarkan. Yuhasibkum bihillah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan di dalam hati belum keluar lagi. Yang pertama kalau ditampilkan, yang disimpan pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengadab, menghukum siapa yang Allah kehendaki dan memaafkan kepada sesiapa yang dikehendaki. Ketika ayat ini turun, datang as-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah perkara yang berat. Perkara yang disimpan di dalam hati pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita manusia terkadang suara-suara di dalam hati ini susah untuk dikontrol. Kita tengok orang kepada orang tertentu saja terkadang terus terlintas di dalam hati perkara yang buruk. Ini orang nak minta-minta ini. Ini orang nak minta sumbangan ini, nak minta sedekah ini. Dan seumpamanya daripada suara-suara di dalam hati yang terkadang muncul tanpa kita sedar, yang kita tak boleh kontrol. Macam mana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang kita tak mampu nak kawal, dan itu adalah perkara di dalam hati kita. Maka ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, kamu ini jangan seperti Bani Israel. Siapa Bani Israel? Kaum Yahudi dan kaum Kristian. Yakni bila mana disuruh oleh Allah, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak nak patuh. Tapi katakanlah apa saja yang datang daripada Allah, sami'na wa ata'na. Kami patuh dan kami taat. Kami dengar dan kami patuh. Baru mereka ketika diingatkan oleh Nabi untuk menyikapi apa saja yang datang daripada Allah, ala ain waras, kata orang Arab. Letakkan kepala kita. Kita mampu, kita tak mampu, kita kuat, kita tak kuat. Kalau datang daripada Allah, kita kena mesti buat.
Baru turun firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberatkan kepada kamu kecuali sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Dihapus ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya disebabkan oleh kerana rahmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Setelah apa? Setelah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka para arifin, orang-orang yang arif, kalau kalangan orang awam, wah okeylah, setelah suara dalam hati tak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi nafsuh ma lam yatakallam. Allah akan memaafkan kepada umat aku, kata Nabi, apa saja yang terlintas di dalam suara hatinya, di dalam hatinya, selagi dia tak dikeluarkan atau tak dibuat, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka para arifin, bukan melihat hanya daripada pemaafan yang Allah berikan kepada seseorang yang mempunyai perasaan di dalam hati daripada perasaan buruk tentang orang lain ataupun niat-niat yang buruk. Bagi para arifin, bukan melihat daripada segi dimaafkannya, tapi niat yang buruk itu ketika dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu adalah merupakan satu hal yang memalukan untuk diri mereka, untuk hadir di dalam hatinya niat yang buruk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada beza bagi mereka perbuatan buruk secara fizikal ataupun secara dalaman mereka, sebab mereka sentiasa berada dalam maqam syuhud, yakni sentiasa berada muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala daiman abadan. Dia tak mau, tak suka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada dirinya perkara yang buruk, maka dia sentiasa adalah memperhatikan kepada al-khatarat, suara di dalam hati. Bagi kalangan orang-orang, tak apalah, yang penting kita dapat maaf. Bagi mereka para arifin, la abadan. Walihada dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik yang dibuat oleh level yang namanya abrar, dia boleh menjadi satu maksiat bagi golongan al-muqarrabin yang tinggi itu. Tak sepatutnya orang yang levelnya tinggi macam muqarrabin mempunyai sifat seperti abrar. Walaupun yang dibuat oleh abrar itu adalah perkara yang baik. Gal seorang bernama Abdullah ibn Mubarak, atau salah seorang ahli tasawuf, dia ada jemput tetamu untuk makan di rumahnya. Makanan itu adalah banyak minyak samin. Selepas makan, maka nak cuci tangan tu, kalau pakai air saja dia kesan minyak samin tu ada, maka dia ambil tanah daripada rumah jirannya itu, ambil, cuci tangan, selesai. Maka dia teringat, Allah, macam mana aku ini boleh ambil tanah. Dia gosok saja di rumah dahulu daripada tanah lah, gosok saja macam tu, tak ada sabun lah macam zaman kita sekarang. Dia menangis hampir 20 tahun ke, dan menangis itu sampai dia mempunyai garisan pada titisan air matanya karena menangis. Ketika ditanya oleh anak muridnya, apa pasal kamu kerap menangis sampai tangisan itu membuat satu garisan? Diberitahukan apa dia punya silap tadi itulah. Kata anak muridnya, kecil saja kau punya silap, datanglah minta maaf dengan tuan punya rumah. Dia kata, aku dah buat dah. Kalau dah minta maaf, apa pasal masih kau menangis? Kalau aku nanti khawatir bila mana aku diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan, di manakah kamu letakkan aku? Pengawasan dan pengetahuan pengamatan aku kepada kamu ketika kamu menghulurkan tangan kamu untuk mengambil tanah pada dinding rumah jiranmu. Yang dipertanyakan, yang dikhawatirkan itu tentang perasaan ghafil, lalai daripada menjadikan Allah atau mengingati Allah mengawasi kepada dirinya ketika dia ingin melakukan perkara mengambil tanah atau cuci tangan itu daripada minyak samin. Puluhan tahun menangis. Orang sekarang bukan ambil tanah, apa saja yang orang lain buat tak merasa bersalah. Lebih teruk merasa bangga dengan perbuatan zalim yang dia lakukan kepada orang lain. Levelnya beza ini, level orang-orang al-muqarrabin inda Allah Subhanahu wa taala.
apa itu tentunya semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin dalam makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, laitani lam talidni ummi. Andai ibuku tak melahirkan aku. Andai aku tak lahir di muka bumi ini. Siapa mengatakan? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sudahlah mertua Rasulullah, mendapat gelaran Al-Faruq, syaitan lari daripada dia. Dia termasuk 10 orang yang masuk syurga. Dapat apa yang kurang Umar bin Khattab? Dia minta andai dia tak wujud di dunia ini. Dia mengatakan, andai kalau kaki aku sebelah masuk dalam syurga, yang satu lagi berada di luar pintu syurga, aku tidak merasa aman untuk dikeluarkan daripada syurga secara keseluruhan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Ma'rifatnya lain. Zaman kita sekarang orang dah buat solat 5 waktu dah macam wali min auliyaillah. Umar bin Khattab bukan solat 5 waktu saja, apa yang dia tak buat. Daripada peringkat ubudiyah dia dengan Allah dan juga kepada manusia, daripada sifat keadilannya, tetap melihat dirinya adalah sentiasa adalah berkekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua bergantung kepada makrifat, kedudukan, level orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi seseorang kedudukannya di sisi Allah, semakin dia melihat dirinya hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan di dalam hati, suara di dalam hati bagi kalangan para aulia adalah dianggap satu jenayah, satu dosa yang dia lakukan. Maka perhatian mereka itu dalam ibadahnya kepada Allah, muamalahnya kepada Allah bukan hanya fizikal sahaja, tetapi adalah termasuk al-khatarat, suara di dalam hati tak dibiarkan untuk mempunyai lintasan-lintasan yang tak baik di dalam hatinya, melainkan akan terus menepis ataupun terkadang menghukum kepada hawa nafsunya bila mana mempunyai lintasan-lintasan yang tidak baik tentang orang lain. Di dalam hadis Nabi SAW, man hamma bihasanatin, barang siapa orang yang berazam untuk berbuat baik kemudian tidak dilakukan perbuatan baik itu, ia akan diganjar 1. Niat nak berbuat tapi tak dibuat. Niat yang baik itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dinilai dengan niatnya. Terkadang amalnya itu tak wujud, niatnya itu ada, maka amalan itu, niatnya itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan niat itu, subhanallah, seseorang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang yang luar biasa untuk meraih kebaikan, tetapi oleh kerana ramai yang kurang mengetahui sehingga terlepas peluang untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Ruslan dalam kitab Zubat, dia mengatakan wa alimun wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fa'li wa tarki 'ala as-sawa'i. Lakin idza nawa li aklihil gua li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Perkara yang harus itu dibuat atau tak dibuat adalah sama, tak ada ganjaran, tak ada dosa. Perkara yang harus, yang mubah. Lakin tapi bila mana dia niat ketika melakukan perbuatan yang mubah atau yang harus, maka perbuatan yang harus dan mubah itu akan berubah menjadi ibadah dengan niat yang baik. Contohnya apa? Makan. Apa hukum makan? Mubah. Hukum makan adalah orang nak makan silakan makan, tak nak makan tak mengapa juga, tak adalah sampai haram, kecuali kalau tak makan dia mati baru dia haram. Tapi hukum makan seperti biasa adalah hukumnya mubah. Tapi seorang makan untuk apa? Untuk dia mendapatkan energi daripada makanan yang ia makan, untuk dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makannya menjadi ibadah. Yang mubah boleh menjadi satu ibadah, yang adat boleh menjadi satu ibadah. Dengan apa? Niat membalikkan perkara yang mubah menjadi ibadah, yang adat menjadi ibadah.
Uh, ini kehebatan niat yang dapat mengubah sesuatu kebiasaan menjadi ibadah. Idzan ini adalah berkenaan dengan keampuhan senjata niat, keunggulan senjata niat. Seseorang masuk ke dalam masjid. Orang yang masuk dalam masjid, dalam pintu masjid itu dia masuk, dia terus niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian dia berjalan daripada hujung pintu sampai pergi shaf yang pertama. Perjalanan dia daripada situ sampai ke shaf dikira sebagai seorang yang sudah i'tikaf di dalam masjid. Ada orang yang sama juga, orang lain datang daripada pintu yang sama, tapi dia niatnya ketika sampai pada shaf atau selepas salat tahiyatul masjid, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Perjalanan dia daripada pintu ke sampai ke shaf yang pertama tak dikira sebagai orang yang i'tikaf, berbeza dengan yang pertama. Mungkin masuknya sama-sama, tapi yang satu dapat ganjaran lebih, yang satu dapat ganjaran kurang. Apa yang membezakan? Niat ketika masuk ke dalam masjid. Idzan ini tentang keunggulan senjata niat yang dapat mengubah amalan daripada yang harus menjadi ibadah, seperti mana juga dapat mengubah perkara yang baik, perbuatan yang baik menjadi satu jenayah. Semuanya itu adalah pada niat. Amalan tanpa niat tak guna. Amalan baik dengan niat buruk tak guna. Amalan buruk dengan niat yang baik pun tak guna. Seseorang yang dikatakan awal man tusa'ar dalam hadis yang sahih, awal man tusa'ar, pertama orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka ada 3. Yang pertama orang yang baca Quran atau orang yang alim. Yang kedua orang yang berjihad. Yang ketiga orang yang suka bersedekah. Alim atau orang yang baca Quran, orang yang berjihad, orang yang suka bersedekah. Ini 3 golongan yang pertama akan dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Apa pasal orang alim? Apa pasal baca Quran? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang alim atau orang yang baca Quran akan dipanggil nanti di akhirat untuk menghadap kepada Allah. Ditanya, apa yang kamu buat? Si orang baca Quran mengatakan, aku membaca Quran karena engkau. Allah menjawab, kadzibta, kamu dusta. Malaikat menjadi saksi, kadzibta, kamu berdusta. Kamu baca Quran tak bagi tahu suara kamu indah di hadapan orang ramai. Orang pun dah puji kamu dengan suaramu yang indah. Fasuhiba bihi ilan nar, dihantarkan ke neraka. Yang alim pun sama. Ditanya apa buat dengan ilmunya? Gal, aku berilmu mengajarkan karena engkau. Allah menjawab, kadzibta, kamu dusta. Malaikat pun mengatakan demikian, kamu mengajar supaya kamu dipuji, kamu orang yang alim, yang berkesan ketika berdakwah, yang banyak kepada pengikutnya. Kamu nak, walhasil nak dari niatnya dah tak betul. Fasuhiba bihi ilan nar, dihantarkan ke neraka. Orang yang berjihad ditanya, apa kamu buat di dunia? Aku berjihad di jalan engkau. Allah menjawab, kamu dusta. Kamu berjihad hanya untuk mendapatkan pujian kamu seorang yang pemberani. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu bi niyyatihima. Allahu a'lamu bi niyyatihi. Terkadang kamu nampak 2 orang yang berperang, Allah yang tahu apa niat daripada orang yang terbunuh dalam peperangan itu. Seorang wanita ketika melihat kepada seorang lelaki berjihad dengan begitu gigihnya, kemudian wanita itu melihat lelaki itu mati dalam peperangan, terbunuh, dia mengatakan, hani'an lahul jannah, bertuahlah orang itu dengan syurga. Kata baginda Rasulullah, wa ma yudriki, apa yang kamu tahu kalau dia pasti akan mendapatkan syurga? Mungkin dia ada hal-hal yang tak betul dia buat ketika dia berperang. Mungkin dia berkata-kata yang tak baik ketika berperang. Didapati orang yang jatuh itu dalam keadaan berperang dan dia memang gigih dan dia luka,
ketika dia terbaring itu, luka yang begitu dalam, dia tak tahan untuk menahan luka itu, dia ambil pedangnya sendiri dan tusuk kepada dirinya sendiri. Idzan niat itu senjata utama kepada perbuatan baik. Kita terlebih dahulu memperbaiki niat ketika ingin berbuat baik. Orang yang suka bersedekah, ketika ditanya apa kamu buat, kalau aku bersedekah di jalan Engkau ya Allah, Allah menjawab kadzibta. Nak menipu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia tahu isi hati kita. Wa laqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah tahu apa ma waswasat bihi, ma tuwaswisu bihi nafsuh. Tahu waswasa? Orang sebut waswas istilahnya, ya kan? Waswas itu kenapa diberi nama waswas? Sebab dia dihantui oleh suara perasaan diri sendiri, macam tak sah dia punya takbir wudunya ketiga kali, kada dua kali, kada tambah lagi. Suara perasaan di dalam hati ini namanya waswas, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang zahir ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dalam surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wal adiyat dhabha fal muwadiqatha fal mughirat subha fal فوسط أنه جمع أن الإنسان الذي يكنوا أنه ذلك شهيد. Bukan. Apa itu yang ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu apa yang isi dada kita. Walihada suara di dalam hati itu adalah yang niat di dalam hati itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah itu ketika mengatakan aku bersedekah di jalan Engkau, kata Allah menjawab kadzibta, kamu berdusta. Kamu bersedekah supaya orang memuji kepada kamu, untuk mendapatkan pujian. Kamu adalah orang yang pemurah, yang dermawan, yang suka memberi. Fasuhiba bihi ilan nar, dihantarkan oleh Allah ke dalam neraka. Siapa? Pembaca Quran, orang yang berilmu, ulama, dan juga orang yang berjihad dan orang yang suka bersedekah. Bukan pasal kalau gitu tak perlu kita baca Quran, niatnya yang tak betul. Perbetulkan niat dalam amalan-amalan baik kita kepada Allah, karena yang dipandang dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat seseorang. Tahukah kita apa yang menjadi sebab tempat persinggahan Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah untuk duduk singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Tahukah kita kenapa orang-orang Ansar itu mendapatkan gelaran Ansar kepada Rasulullah, yang baginda memberitahukan, kalau bukan oleh kerana sebab hijrah aku nak jadi orang Ansar. Kalau orang-orang Ansar ikut lorong ini, orang lain ikut lorong sana, aku akan ikut lorongnya orang Ansar. Tanda kesempurnaan iman seseorang cinta kepada orang Ansar. Tanda dan sifat seorang munafik benci kepada orang Ansar. Apa sebab orang Ansar mendapatkan kedudukan demikian? Sebabnya adalah atuknya dahulu yang berasal daripada negeri Yaman, ketika mendengar, bertahu bahwasanya akan ada Nabi di akhir zaman yang tempat hijrahnya itu adalah Yathrib, yaitu Madinah sekarang, itu merupakan tempat hijrahnya. Itu orang yang daripada atuknya orang Ansar duduk di kota Madinah atau Yathrib dahulu namanya, demi agar supaya daripada keturunan dan dzurriyyahnya menjadi penolong kepada Nabi di akhir zaman. Yang niatnya atuknya itu dah entah ratus tahun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan sehingga mereka menjadi penolong Nabi Muhammad dan mendapat gelaran Ansar dan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat persinggahannya Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, itu yang benar rumah Abu Ayyub, seorang dahulu yang ketika membangun rumahnya dia pun punya niat yang sama. Aku tahu ini negeri akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, aku nak rumah ini adalah merupakan tempat persinggahannya. Orang yang benar dah mati dah. Nabi ketika berhijrah orang pada berebut nak tarik onta. Nabi bersabda, biarkan onta itu, fa innaha ma'murah, dia mendapat perintah di mana dia akan duduk.
tepat duduk di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lapangan tanah itu dijadikan masjid, baginda pun singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala niat kepada Siti Maryam, istri kepada Imran yang hamil. Dia mengatakan apa? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar, niatlah janin yang aku kandung ini aku akan jadikan sebagai muharrar. Muharrar itu adalah orang yang berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia pada waktu itu nak anak lelaki, karena yang berkhidmat di rumah Allah pada waktu itu di Baitul Maqdis mesti lelaki. Lahir anak perempuan, dia tak komplain, dia tidak mengatakan tak kesampaian apa yang aku nak. Dia beri nama Maryam. Qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Aku bagi nama dia Maryam. Apa itu arti Maryam? Arti Maryam adalah orang yang berkhidmat kepada Allah di rumah Allah. Walaupun tak sesuai dengan jantinanya, namanya diberikan oleh ibu kepada Maryam. Aku nak anakku dikekalkan oleh ibu Siti Maryam. Niat kepada anaknya yang ingin dijadikan pembantu yang berkhidmat kepada Allah di rumah Allah dikekalkan. Apa yang berlaku kepada Siti Maryam? Wanita yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, dan satu surat dinamakan oleh Allah dengan surat Maryam. Sebab apa? Niat seorang ibu yang Masya Allah luar biasa. Lahir daripada seorang Siti Maryam, Nabi min Anbiya'illah, Ruh Allah Isa bin Maryam. Macam mana Maryam boleh jadi Maryam? Ibunya yang punya niat luar biasa ketika dia mengandung kepada Siti Maryam alaihissalam, sehingga termasuk daripada golongan orang yang penghulu kepada wanita di dalam syurga. Siapa? Siti Maryam. Idzan ini kesan daripada niat yang begitu hebat kepada orang yang niat, tidak kira masa dan zaman. Bahkan niat seseorang itu mungkin yang niat sudah tiada, tapi tetap tanaman niatnya itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan ini yang saya bahaskan tadi adalah tentang amalannya. Ini masih ayat yang pertama, innamal a'mal binniyat. Amal dinilai dengan niat. Yang kedua sekarang adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan dinilai dengan niatnya. Apa beza amal dinilai dengan niat dengan orang dinilai dengan niat? Kalau amal mesti ada, baik secara fisikal atau secara niat di dalam hatinya. Tapi kalau orang yang niat, mungkin saja amalnya tak ada, tapi niatnya ada. Kalau seseorang keluar daripada rumahnya tadi, dia kata kalau saya jumpa orang tua yang berjalan yang menggunakan kursi roda, saya nak dorong dia, bantu supaya dia boleh cepat sampai ke masjid. Kalau saya jumpa orang yang dia tengah berjalan kaki, dia sorang-sorang, saya akan salam kepada dia dan akan temankan dia. Kalau saya terjumpa kepada barang yang boleh mengganggu di tengah jalan, yang mungkin paku, benda tajam, saya akan ambil dan akan ketepikan supaya selamat, tak mengganggu kaki orang yang lalu. Kalau ada 10 niat dia keluar daripada rumahnya sana nak datang pergi ke masjid, tak jumpa satu pun, tak jumpa orang tua nak didorong, tak jumpa benda tajam, tak jumpa apapun juga. Niat yang dia niatkan itu walaupun tak ada yang dibuat daripada 10 niat, diganjar oleh Allah dengan 10 perbuatan tadi. Amalannya tak ada, niatnya ada. Ini seseorang akan dinilai dengan niatnya. Terkadang dalam satu perbuatan tersimpan banyak niat. Tujuannya nak pergi silaturahim, tujuannya nak hadir majelis ilmu, tapi niat yang di dalam banyak. Nak jumpa dengan si fulan, nak bagi sedekah, ataupun nak jumpa si fulan, nak hibur supaya tak sedih hati karena baru dia mengalami musibah. Walhasil disimpan banyak niat. Niatnya itu kalaupun tak dibuat akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niyatul mu'min khairun
min amalihi. Terkadang niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Macam mana niat boleh lebih baik daripada amal? Kalau begitu tak perlu kita niat, tak perlu kita beramal, niat saja yang banyak, tak perlu kita beramal. La, niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya antara niat dengan amal itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik niat. Sebab amal perlu kepada niat, tapi niat itu kalaupun tak ada amal tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang tidur di waktu malam, kemudian dia niat untuk bangkit di waktu malam itu, dan dia tidak dibangkitkan atau tidak bangkit pada waktu malam, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sama dia seakan-akan bangkit di waktu malam. Dengan apa? Niat. Tapi kalau dah dikejutkan waktu malam bangkit oleh Allah SWT, malaikat kasih bangun sama dia, jangan tidur lagi, maka dia kalau dia tidur balik tidak jujur dengan niat yang dia niatkan. Setelah dikejutkan di waktu malam, dia pun kembali tidur, tidak merespon kepada apa yang ia niatkan. Walihada niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu adalah lebih baik daripada amalnya. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu arti hijrah? Hijrah terbagi menjadi dua bahagian. Hijrah daripada negara yang sedang kacau bilau kepada negara yang lebih aman. Walaupun negara yang lebih aman itu negara orang kafir, maka ini juga bahagian daripada hijrah. Untuk beribadah di negara sendiri tak boleh, maka dia dibenarkan untuk berhijrah walaupun ke negeri orang kafir bila mana mendapati keamanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan. Ini berlaku pada dua kali hijrah. Pertama, baginda Rasulullah ketika menyuruh kepada sahabatnya berhijrah ke negeri Habasyah. Nabi menyuruh kepada sahabat, berhijrahlah kamu ke negeri Habasyah sana, kerana di sana adalah rakyatnya tidak dizalimi oleh pemimpinnya, oleh hakimnya. Waktu itu adalah yang memimpin adalah An-Najasyi. An-Najasyi pada waktu itu tidak beriman, dia beragama Kristen, negaranya negara Kristen. Tapi Nabi menyuruh berhijrah ke sana. Walaupun di negerinya itu adalah negeri Mekah pada waktu itu, yang juga negeri orang kafir awalnya, tapi tidak mendapati kebebasan beribadah di Mekah. Boleh beribadah di negeri orang kafir yang aman di situ. Maka ini adalah bahagian daripada hijrah, daripada darul khaufi, daripada tempat yang kita tak nyaman dan tidak selamat, kepada tempat yang selamat walaupun negeri orang kafir. Ini peringkat hijrah yang pertama. Peringkat hijrah yang kedua adalah min daril kufri ila daril iman. Daripada negara kafir kepada negara iman, yaitu daripada Mekah menuju ke Al-Madinah. Ketika Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk berhijrah ke Madinah sampai Fathu Makkah. Setelah pembebasan kota Makkah, tiada lagi kewajiban untuk berhijrah daripada darul kufri ila dari al-iman. Permisalannya dalam masalah niat ini diberikan percontoh oleh Nabi, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, yakni karena mengharapkan ganjaran daripada Allah dan karena taat dan patuh kepada Rasulnya, maka dia akan diganjar oleh Allah dengan ketaatannya kepada Rasulnya. Tapi orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada waktu itu adalah untuk dunia ataupun untuk perempuan yang ingin dinikahi. Hadis ini menyentuh kepada seorang yang dikenal dengan Muhajir Ummu Qais, seorang wanita di Madinah bernama Qailah atau dikenal dengan Ummu Qais. Dia dilamar oleh salah seorang daripada Mekah yang juga beriman kepada Nabi SAW. Qailah ini atau Ummu Qais mengatakan, aku nak dilamar dan menikah dengan engkau dengan syarat engkau berhijrah ke tempat aku, datang ke tempat aku. Kalau tidak aku tak nak, yakni tak nak datang pergi ke Mekah. Maka orang itu pun berhijrah bersama dengan para sahabat daripada Mekah menuju ke Madinah. Tujuannya untuk kahwin dengan seorang wanita yang bernama Qailah. Maka ketika
ketahui beritanya dan disampaikan kepada baginda Rasulullah, baginda menekankan masalah niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diganjar oleh Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya. Barang siapa yang berhijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apa yang dia niatkan untuk kahwin dapat itu saja. Ganjaran daripada Allah dan Rasulnya tak ada. Sama-sama hijrah, sama-sama susah, sama-sama panas di bawah terik panas matahari, tapi ganjarannya tak dapat. Pasal apa? Niat. Dan niat itu adalah matiyah. Kata pepatah Arab mengatakan an-niyatu matiyah. Niat itu kalau kereta steering. Kereta itu amalan, niat itu umpama steering. Kemana amalan itu yang membawa adalah kita punya niat. Wahakala. Diberikan permisalan oleh Nabi SAW dalam hal niat agar supaya mengambil iktibar tentang pentingnya itu niat, yang mana Imam Ibn Hajar mengatakan ilmu niat ini adalah 1/3 daripada ilmu yang ada kepada ilmu niat. Karena amal perbuatan manusia terbagi menjadi 3: hati, lisan, dan perbuatan. Hati, lisan, dan juga perbuatan. Maka dengan demikian lisan dan perbuatan itu memerlukan kepada niat, sementara niat itu adalah tidak memerlukan kepada lisan dan juga kepada hati, kepada perbuatan. Keduanya perlu kepada niat, maka dia merupakan 1/3 daripada keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan hati dan lisan dan juga perbuatan ada kepada ilmu niat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini satu hadis dulu mukaddimah. InsyaAllah bila mana ada panjang umur sihat wal afiah dan akan diteruskan dengan hadis Arba'in Nawawi, kita akan sambung dengan meneruskan hadis yang kedua, yaitu berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum saya tutup. Nah, kalau seseorang mempunyai perasaan seperti itu, dia bukan lagi awam. Dia sudah, kalau perasaan seperti itu yang hadir daripada hati seorang arif adalah berdasarkan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia menjadi insan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya soalan itu dilahirkan daripada dasar makrifat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghendaki kepada manusia untuk sentiasa menjadikan Allah sentiasa berada di hadapannya. Tapi bagi mereka orang-orang yang kalangan awam tidak akan ditanya seperti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang arif seperti Abdullah bin Mubarak menghadirkan soalan itu karena kadar ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi. Allahu a'lam. Lebih insyaallah. Barakallahu fikum. Naam. Ya.
selagi hadis itu adalah hadis yang tidak maudhu', bukan hadis yang palsu, tapi hadis baik itu hadis berkaitan dengan apa saja fadilatul a'mal, maka termasuk daripada orang yang menghafal 40 hadis. Alangkah baiknya kalau 40 hadis yang dihafal itu adalah hadis yang sahih, disebabkan oleh kerana memahami hadis yang sahih tentunya lebih berbeza dengan memahami hadis yang tidak sahih daripada segi kedudukannya. Walaupun hukumnya adalah boleh dijadikan hujjah seperti hasan li dzati, hasan li ghairi, hatta termasuk hadis dhaif. Ini hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi tadi yang dia hujahkan untuk 40 hadis, itu hadisnya hadis dhaif. Tapi di sini mengomentari bahwasanya kita tahu dan pegangan kita berhujjah dengan hadis yang dhaif untuk fadailul a'mal adalah perkara yang muktabar dalam ahli sunnah wal jamaah selagi hadisnya itu masih hadis yang berkaitan dengan fadailul a'mal. Jadi untuk mendapatkan fadilah itu alangkah baiknya kalau hadis yang kita hafal adalah hadis yang sahih. Tapi kalau tidak pun hukumnya hasan ataupun hasan li ghairi pun termasuk daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dia akan mendapatkan fadilah yang disebutkan sebentar tadi. Allahu a'lam. Allahumma hdina bihudak wajalna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma inna nas'aluka an tuslih lana qulubana wa qawalibana. Allahumma akrimna bin niyyatis salihat ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم وفقنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا في قبضتك أينما كنا فلاحظنا بعين عنايتك أينما كنا. اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا فلاحظنا بعين عنايتك حيثما كنا. اللهم إنا في قبضتك أينما كنا وحيثما كنا فارحمنا برحمتك الواسعة أينما كنا وحيثما كنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.